Seperti yang kita tahu, setiap pemain dibekalkan dengan pawn, bishop dan knight yang kita sebut sebagai minor piece, rook dan queen yang kita sebut sebagai major piece. Dan setiap pemain dibekalkan dengan 8 pawn yang bernilai 8. Dan setiap pemain juga dibekalkan dengan 2 knight dan juga 2 bishop, menjadikan jumlah bilangannya 4 dengan jumlah nilai 12. Dan setiap pemain dibekalkan dengan major piece iaitu 2 rook dan 1 queen, menjadikan jumlah bilangannya 3 dan nilainya 19. Jumlah bilangan piece yang diterima oleh setiap pemain ialah 15 pieces. Dan jumlah nilai keseluruhan piece ialah 39. Dan seperti yang kita tahu, sedikit material advantage yang diperolehi oleh pihak lawan sudah cukup untuk membuatkan kita kalah keseluruhan game. Jadi, dalam chess, pemain tidak boleh biarkan bilangan dan nilai buah kurang daripada pihak lawan, kerana ini akan memberikan pihak lawan material advantage. Dalam game yang dimainkan di antara Marisa Raisya yang bermain sebagai pemain putih dan Afnan yang bermain sebagai pemain hitam, kita akan lihat bagaimana kedua-dua pemain ini saling melakukan kesalahan sehingga menyebabkan pihak lawan mendapat material advantage. Pada gerakan yang keempat, Afnan telah menggerakkan pawn ke D5. Dan ini merupakan satu kesalahan kerana dia telah meletakkan pawn ke petak yang defender kurang daripada attacker dan menyebabkan dia kalah 1 pawn. Petak D5 telah dijaga oleh Marisa sebanyak 3 kali, iaitu bishop di C4, pawn di E4 dan knight di C3. Manakala bagi pihak Afnan, petak D5 hanya dijaga oleh pawn di E6 dan juga queen di D8. Dan ini menyebabkan Afnan kalah 1 pawn pada gerakan yang berikutnya. Marisa telah menggunakan taktik yang kita sebut sebagai more attacker than defender. Selepas bishop D5, kita dapati bahawa Afnan telah kurang 1 pawn. Marisa ada 7 pawn dan Afnan ada 6 pawn. Dan Marisa telah mendapat material advantage iaitu 1 pawn yang berada di petak D2. Selepas bishop take D5, permainan diteruskan. Sehinggalah ke gerakan yang ke-13, yang mana knight Afnan telah di-attack oleh pawn yang berada di E3. Dan Afnan telah menyelamatkan knight tersebut dengan menggunakan teknik move to safety, iaitu ke petak D5. Petak D5 dianggap petak yang selamat bagi knight Afnan kerana di petak tersebut bilangan attacker dan defender sama banyak, iaitu sebanyak 2 attacker dan 2 defender. Selepas berlaku pertukaran atau exchange yang setara, kita dapati bahawa bilangan material advantage yang diperolehi oleh Marisa masih lagi kekal dengan 1 pawn, iaitu pawn yang berada di file D. Namun selepas gerakan C4, Marisa terus-menerus melakukan kesilapan hingga menyebabkan Afnan memperolehi material advantage yang besar, dan seterusnya membawa kepada kekalahan di pihak Marisa. Selepas queen di-attack di petak D5, Afnan menggerakkan queen ke tempat yang selamat, iaitu ke queen H5. Dan Marisa telah melakukan kesalahan iaitu dia tidak menjaga atau guard piece yang diserang, iaitulah pawn yang berada di B. Dan pawn tersebut telah di-capture oleh Afnan pada gerakan yang berikutnya. Sekali lagi Marisa telah melakukan kesilapan dengan menggerakkan pawn ke G4 untuk menyerang queen yang berada di
H5, tetapi dia telah meninggalkan buah dalam keadaan yang tidak dijaga, iaitu pawn di H3 dan di capture oleh Afnan pada gerakan berikutnya. Marisa telah menggerakkan rook ke B1 untuk menyelamatkan rook tersebut daripada serangan bishop dan menyerang kembali bishop tersebut, tetapi dia telah meninggalkan pawn di A3 dalam keadaan empress dan pawn tersebut di capture oleh Afnan. Selepas beberapa gerakan, Afnan telah menyerang rook yang berada di E1 dengan gerakan bishop B4 dan rook tersebut telah bergerak ke tempat yang selamat, tetapi telah menyebabkan defender dihalang oleh buah lain, iaitulah queen terhalang untuk defend pawn yang berada di G4 dan pawn tersebut telah di capture oleh Afnan. Gerakan yang sepatutnya dilakukan oleh Marisa Raisya ialah rook E3, iaitu menyelamatkan rook dan tidak menghalang defender yang menjaga pawn yang berada di G4. Selepas queen take G4, kita dapati bahawa Marisa yang pada awalnya memiliki satu pawn ekstra, kini telah memberikan material advantage kepada Afnan selepas melakukan beberapa kali kesilapan. Selepas beberapa gerakan, sekali lagi Marisa telah melakukan kesilapan, iaitulah mengalihkan defender atau guard dan meninggalkan buah dalam keadaan tidak dijaga dengan gerakan F4 dan meninggalkan knight yang berada di G3 dalam keadaan empress dan knight tersebut telah di-capture oleh Afnan. Pada gerakan ke-31, Afnan telah menggunakan taktik skewer untuk mendapatkan material advantage yang lebih besar, iaitu dengan gerakan Queen H1 check dan Queen take B1. Dan kita dapati bahawa pada kedudukan buah yang sebegini, Marisa telah kehilangan kebanyakan material dan Afnan mempunyai material advantage yang sangat besar, dan seterusnya Afnan menamatkan permainan dengan checkmate. Jadi daripada game yang kita saksikan ini, dapatlah kita simpulkan bahawa seseorang pemain akan menang permainan sekiranya dia mempunyai material advantage. Sebelum kita lihat game yang seterusnya, saya nak kongsikan lagi dua taktik, iaitulah more important piece dan juga more attacker than defender, dan juga kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain beginners. Berikut adalah 3 taktik yang akan saya kongsikan dalam video kali ini, iaitulah empress beserta dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh beginners, dan yang kedua ialah more important piece, dan yang ketiga adalah more attacker than defender. Saya akan letakkan nota ini ke dalam grup Telegram kelas masing-masing bagi memudahkan semua pemain untuk membuat rujukan. Jom kita lihat game yang seterusnya. Game antara Sofia Nur Humaira dan Sofia Nur Hazika ini merupakan game yang sangat menarik dan saya rasa semua pemain akan belajar banyak perkara daripada game ini. Kita akan lihat bagaimana Sofia Nur Hazika hanya menggerakkan pawn dan mendedahkan pawn tersebut kepada empress awal gerakan ketiga. Dan pawn tersebut telah di-capture oleh Sofia Nur Humaira pada gerakan yang berikutnya. Sofia Nur Hazika telah mensia-siakan satu pawn tanpa alasan yang munasabah. Sepatutnya seseorang pemain catur itu tidak boleh membenarkan pihak lawan capture secara percuma walaupun satu pawn. Selepas B take A3, Sofia Nur Hazika telah menggerakkan rook dan capture pada A3, dan ini juga merupakan satu kesalahan yang sering dilakukan oleh beginners, iaitulah capture buah yang nilainya lebih kecil. Pada gerakan seterusnya, putih telah menggerakkan pawn ke E4 dan ini merupakan satu
kesalahan di mana dia telah terlepas pandang Empress. Gerakan yang sepatut dilakukan ialah bishop take A3 dan menang satu rook. Seterusnya hitam menggerakkan pawn ke B5 dan ini merupakan satu kesalahan di mana dia tidak mengalihkan buah yang diserang ke petak yang selamat, iaitulah sepatutnya ialah rook to A8. Okay. Selamatkan rook daripada di-capture oleh bishop. Dan kesalahan kedua, dia mendedahkan piece kepada Empress. Di mana pada gerakan berikutnya, white boleh capture dengan bishop pada petak B5. Seterusnya, sekali lagi putih telah melakukan kesilapan dengan mengabaikan Empress dan menggerakkan queen ke G4. Gerakan sepatutnya dilakukan ialah bishop take A3. Hitam terus melakukan kesilapan dengan menggerakkan pawn ke B4, di mana dia tidak mengalihkan buah yang diserang ke petak yang selamat, iaitu meninggalkan rook di A3 dan mendedahkan pawn B kepada serangan, iaitu knight B4. Selepas queen F3, ini juga merupakan satu kesilapan di mana pihak putih membiarkan pihak lawan untuk capture buah yang nilainya lebih besar, iaitulah rook take F3. Tapi gerakan ini tidak dilakukan oleh pemain hitam dan pemain hitam hanya menggerakkan pawn ke B3. Dan ini juga merupakan kesalahan yang berulang, iaitulah dia tidak capture buah yang nilai lebih besar. Gerakan sepatutnya ialah rook take F3. Selepas B3, putih telah menggerakkan queen ke F5. Sekali lagi dia terlepas pandang hanging piece ataupun Empress. Gerakan sepatutnya ialah bishop take A3. Capture secara percuma. Selepas queen F5, B take C2. Dan ini juga merupakan satu kesilapan yang berulang. Selepas B take C2, queen E5. Terlepas pandang Empress. Gerakan sepatutnya adalah bishop take A3. Gerakan seterusnya, knight A6. Juga merupakan satu kesilapan kerana tidak mengalihkan rook yang berada di A3 ke petak yang selamat. Kemudian white telah capture di E7 dan ini juga merupakan satu kesilapan di mana white telah capture buah yang nilai lebih kecil. Gerakan yang sepatutnya masih lagi bishop take A3, iaitu capture secara Empress. Selepas queen take E7, giliran hitam pula melakukan kesalahan dengan capture pada petak E7 dengan queen E7. Dan dia telah melakukan satu kesilapan, iaitu membiarkan pihak lawan capture buah yang nilai lebih besar dengan gerakan knight take E7. Gerakan yang sepatutnya ialah knight take E7. Selepas knight E7, gerakan yang sepatut dilakukan oleh hitam ialah bishop take E7. Dan di sini dia telah menggerakkan bishop ke B7. Dan ini merupakan satu kesilapan. Dan dalam game ini kita akan dapat melihat bagaimana pemain putih dan hitam terus-menerus melakukan kesilapan. Selepas gerakan bishop B7, rook B1. Iaitulah mendedahkan rook kepada Empress. Dan begitulah kesilapan-kesilapan yang terus dilakukan oleh kedua-dua pemain sehingga tamat permainan.